Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi isu yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah pengurusan bencana semasa pandemik COVID-19. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa sebenarnya, seorang tokoh yang saya anggap cukup ialah serba boleh sebenarnya. Jadi kita ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Dr. Aminuddin Hasim, iaitu Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Dah berapa bulan bersama dengan NADMA sebenarnya? Dalam sebulan lebih lah. Sebulan lebih. Dan kita nak cakap tentang isu yang cukup penting sebenarnya, dan kepada anda yang mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda seperti biasalah, iaitu di 032697 9767 dan juga 0326979768. Dan jangan lupa seperti biasa jugalah anda sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baiklah, ini merupakan satu isu yang cukup penting sebenarnya itu ya. Kita bercakap tentang COVID-19 sebenarnya yang sudah pun menjadi satu pandemik yang melanda seluruh dunia dan negara kita juga tidak terkecuali. Dan sekarang ini pula kita bercakap tentang satu lagi masalah yang mungkin akan menimpa bila-bila masa saja, masalah banjir. Ya. Dan amaran telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengatakan bahawa mungkin ada mulai esok sehinggalah minggu depan akan berlaku hujan lebat di seluruh negeri. Jadi ini merupakan tugas yang cukup mencabar sebenarnya bagi NADMA untuk melihat situasi ini. Kita anggap sebagai macam kita sembang-sembang tadilah, seolah-olah semacam bencana dalam bencana. Jadi mungkin Datuk boleh memberikan perincian sedikit tentang persiapan yang telah pun dibuat oleh NADMA setakat ini dalam menghadapi situasi yang saya sebutkan tadi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasihlah kerana menjemput NADMA untuk berkongsi pengalaman kami dalam menangani bencana banjir ni, ataupun orang kata dalam monsun timur laut ni. Selalu berlaku hujung tahun lah. Seingat kita daripada sejak azali lagi, agaknya kita terbayangkan hujung tahun je mesti banjir. Hujung tahun je mesti banjir. Tetapi macam mana yang Tuan Syakawi baru mention tadi, baru sebut tadi, kali ini agak unik. Dalam perbincangan saya bersama rakan-rakan NGO, mereka mengatakan bahawa this is the perfect storm. Maksudnya ada bencana dalam bencana. Banjir ni agak unik kali ini sebab bagaimana kita hendak memastikan bahawa masalah banjir dapat kita tangani tanpa ada apa-apa kemalangan berkaitan dengan COVID-19. Apa yang kita alami sekarang. Tapi suka saya nak mengimbau kembali peranan NADMA dalam hal ini. Silakan. NADMA merupakan macam central agency untuk bencana lah. Di sini kita merupakan salah satu agensi pusat yang menyelaras rakan-rakan cross department, merentas agensi, merentas kementerian ataupun merentas negeri dalam memastikan bahawa perancangan dapat disusun atur dengan licin. Sebab subjek ataupun perkara yang kita lihat adalah keselesaan orang yang mengalami bencana tadi. Kita tak mahu mereka tak tahu ke mana hala nak tuju, ke mana pusat pemindahan mereka nak pergi, siapa yang datang membantu dan sebagainya. Jadi di sini kita telah menggunakan fasiliti Majlis Keselamatan Negara MKN 20 tadi, dengan menggunakan itu untuk kita mengarahkan ataupun kita menyusun gerak agensi-agensi di bawah. Contohnya untuk di peringkat negeri, kita ada JKBN, Jabatan Kuasa Kerja Bencana Negeri, yang dikepalai oleh SUK Negeri, yang mana di sini kita kalaulah ada berlaku sesuatu banjir, mereka akan buka bilik operasi untuk menangani di sini. So untuk membantu semua ini agensi-agensi yang terlibat, kita telah memberi sedikit peruntukan lah. Contoh untuk setiap negeri kita bagi RM50,000, setiap daerah kita bagi RM20,000, dan agensi pertahanan awam di bawah sana yang membantu kita menyusun sebagai sekretariat bencana, kita bagilah dalam RM20,000 untuk mereka turut sama
membuka bilik operasi, mengenal pasti pusat pemindahan sementara dan sebagainya. Itu sebagai asasnya. Kita memberi mereka sedikit bantuan kewangan supaya persiapan-persiapan dapat dibuat secepat mungkin. Kalau nak dalamkan parit ke, kalau nak potong dahan pokok, this is the time lah yang kita nak laksanakan. Kemudian kalau kita perasan di setiap pusat pemindahan tadi kita ada satu macam kemah 4 segi tu ada tulis NADMA Malaysia di situ. Itu pun penting. Kita ada 45,000 unit. Dan kita pun telah edarkan dalam 15,000 untuk setiap pusat pemindahan yang kita jangka. Met Malaysia telah memberi telah declare lah 11 hari tu. 11 bulan November itu sebagai permulaan monsun timur laut. So persiapan kita telah buat kita telah buat dan di sinilah dalam 5-6 kali cycle akan berlakunya hujan yang lebat dan banjir di waktu-waktu tersebut. Jadi itu untuk persiapan daripada Kubikel 10 sini. Dan kita juga telah membeli kit-kit makanan untuk kita pastikan bahawa mangsa-mangsa tadi selesa. Dalam mereka duk fikir macam mana banjir apa tu semua dan kita bagi kit makanan supaya mereka itu sentiasa terjaga. Dan kita pun telah audit, kita telah cek, kita telah pastikan bahawa lebih kurang dalam 6,490 unit logistik kita daripada botnya, daripada lorinya dan sebagai persiapan telah kita cek on the ground bahawa ia boleh untuk menghadapi musim banjir yang akan datang. Itu persiapan kita. Persiapan kita supaya banjir dapat ditangani dengan baik. Kita tak cerita lagi pasal COVID-19 tadi. Itu yang saya nak sentuh sebenarnya. Dapat pandangan Datuk bila kita bercakap tentang apa yang terpaksa kita lalui dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita bercakap tentang the new normal, kita bercakap tentang SOP yang seharusnya dipatuhi. Jadi bagaimana persiapan NADMA pula dalam menyesuaikan segala gerakan yang dilakukan oleh NADMA bersesuaian pula dengan apa yang sedang kita hadapi. Dimensi mana yang dilihat perlu diubah dalam usaha untuk menjamin bahawa keselamatan mereka yang menjadi mangsa. Kita bercakap contohnya banjir lah, supaya mereka pula tidak menghadapi masalah dengan COVID-19 ini. Itu sebagai asasnya tadi kita dah tengok. Maksudnya persiapan banjir itu insya-Allah dapat kita tangani bersama-sama. Apabila kita bercakap mengenai SOP COVID-19 tadi, kita telah membuat beberapa perbincangan dengan agensi-agensi yang terlibat dengan pihak negeri. Kita telah pun membuat perbincangan dengan ketua-ketua menteri besar dan juga kita telah membuat perbincangan dan beberapa simulasi telah pun dilaksanakan oleh pihak-pihak yang akan mengendalikannya di negeri. Penting simulasi itu kerana itu merupakan input untuk kita perbaiki apa yang telah kita rencanakan. Apa yang kita buat SOP itu adalah textbook. Kita boleh baca, kita boleh hafal sebagainya, tetapi apa yang terjadi on the ground adalah lebih penting. Itu sebenarnya yang kita risaukan. Contohnya pada mulai bulan Julai lagi kita telah mengadakan perbincangan dengan agensi-agensi yang terlibat. Bagaimanakah kita nak melaksanakan SOP COVID-19 ini di dalam suasana banjir. Sebab masa tu kita boleh bayangkan kalau siapa yang terlibat dengan membuat bantuan banjir dan sebagainya, kita boleh bayangkan masa tu orang dah tak tentu hala. Dia nak selamatkan diri pertama dan nak pastikan harta dia selamat. Dan ada yang walaupun dalam keadaan banjir, dia tak nak pergi ke pusat pemindahan sementara sebab dia takut harta dia hilang ataupun hanyut di air. Jadi benda-benda tu kita kena anticipate. Untuk itu kita telah membuat beberapa gerak kerja. Kita tengok okey dalam keadaan ni macam mana. Tetapi yang pentingnya kita telah pun melaksanakan SOP yang melihat pelaksanaan sebelum, semasa dan selepas mereka keluar dari pusat pemindahan banjir. Maksudnya apabila mereka hendak masuk ke kawasan, diarahkan pergi ke kawasan pusat pemindahan sementara tadi, PPS ni, basic kena pakai mask, pastikan penjarakan,
Walaupun memang susah dalam keadaan bergocor-gocor tadi, memang susah. Tetapi sebaik mungkin kita akan minta orang yang terlibat dalam membantu itu pastikan penjarakan basic. Mas dan juga penjarakan. Siapa yang akan mengawasi supaya mereka mematuhi SOP ni? Setiap PPS ataupun komander komander untuk ni APM. Agensi Pertahanan Awam, yang mana mereka ini kita mandatkan untuk pastikan perkara ini dapat disaksikan. Tetapi dalam apa yang kita buat pun kita bagi kredit kepada KKM lah, Kementerian Kesihatan Malaysia, kerana nasihat mereka berguna. Mereka akan audit, akan lihat kawasan tu sesuai atau tak sesuai dan sebagainya lah. Semasa tu bila mereka masuk ke dalam kawasan-kawasan PPS tadi, kalaulah dulu ruang sebesar ini boleh muat dalam 6-7 keluarga, kan kita letak dalam cubicle tent, kan yang 4 segi tu, kemah 4 segi tu, mungkin boleh rapat-rapat. Tapi sekarang tidak. Tak boleh. Kita mungkin dalam 3-4, satu bilik darjah contohnya. Dulu boleh masuk 4-5 keluarga, sekarang 2. Itu ada memberi sedikit implikasi bagaimana hendak kita berapa banyak pusat pemindahan sementara yang kita kena cari. Kalau dulu dalam satu kawasan itu ada 3 dan 4, sekarang kena cari 6, 7, 8. Ada masalah tak tu untuk mencari pusat-pusat pemindahan sementara ni? Setakat ni input daripada rakan-rakan tidak ada masalah sangat. Kita boleh gunakan sekolah, kita boleh gunakan stadium, kita gunakan belia raya, dan ada juga di tempat-tempat yang mana memerlukan kita sedikit pembaikan pada balaraya ataupun dewan-dewan orang ramai, dia akan maklumkan pada kita dan kita akan segera kerahkan pembaikan dalam masa yang terdekat lah. Setakat ini kita telah laksanakan dan perkara-perkara tersebut. So, apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Nak Duma sendirilah? Tadi pun Datuk cakap tentang sikap mangsa-mangsa, nak pindah, takut nak tinggalkan rumah, nak tinggalkan harta benda. Jadi apa pendekatan yang akan dilakukan oleh NADMA dan juga NGO-NGO lain dalam usaha untuk menjamin bahawa perpindahan mereka ke pusat perpindahan sementara itu adalah sesuatu yang mesti dilakukan? Pertama, apabila kita buat simulasi tadi, perbincangan tadi, the first benda yang hendak kita pastikan bahawa kita nak menunjukkan bahawa kita simpati dengan apa yang berlaku pada mereka. Kita try to buy their trust. Kita pastikan bahawa mereka itu selesa untuk dibawa keluar. Sebab kita pun telah berbincang dengan IGP, Ketua Polis Negara, dan mereka faham fungsi apabila dalam keadaan ini mereka yang akan memastikan keselamatan harta benda mereka. So mereka perlu tahu itu tersebut. Dan apabila mereka dibawa ke pusat pemindahan sementara itu, sila ikut arahan. Sebab kita hendak memastikan bahawa mereka itu selamat secara fizikal dan rohani. Contohnya, apa keperluan mereka, makan, minum dan sebagainya, nak solat dan apa tu semua, kita akan cuba pastikan ia dapat dilaksanakan selesa daripada mereka duduk di rumah yang dinaiki air, bawa ke tempat yang lebih selamat. Di situ kita akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan, pastikan kebersihan tempat tersebut dan sebab kalau tak bersih tu, itu yang risiko COVID-19 tu akan dan pakai mask dan sebagainya. Untuk itu kita pun telah membuat perolehan PPE yang mana kita akan edarkan kepada pusat-pusat PPS tadi, pemindahan sementara, untuk pertama petugas dan kita lihat bagaimana mangsa tadilah. InsyaAllah mencukupi, insyaAllah. Tetapi untuk PPE untuk petugas-petugas kesihatan akan dibuat perolehan oleh Kementerian Kesihatan. Tetapi untuk perkhidmatan lain, APM ke, rela, bomba dan sebagainya, NADMA akan melakukan perkara tersebut lah. Jaminan daripada NADMA sendirilah, bila kita cakap tentang COVID-19 wabak yang sememangnya sekarang ini sedang, kalau kita lihat daripada figures pun membimbangkan sebenarnya jumlah mereka yang terkena COVID-19 ini. Jadi semasa dalam situasi keadaan seperti apa yang Datuk sebut tadi, NADMA memainkan peranan juga untuk menjamin bahawa mereka yang mungkin dijangkiti COVID-19 semasa berlakunya banjir, semasa dipindahkan ke pusat perpindahan sementara dan sebagainya,
apa tindakan ataupun peranan NADMA untuk menjamin bahawa keselamatan mereka akan diberi perhatian yang serius? Again, NADMA memainkan peranan sebagai koordinator tadilah. Masing-masing tahu peranan masing-masing. Di pusat pemindahan sementara tadi, selain daripada APM menjadi sekretariat, JKM merupakan salah satu agensi yang perlu kita hormatilah, kerana mereka akan menjaga kebajikan kita setiap. So apabila masing-masing tahu peranan masing-masing, kita sebagai koordinatornya, insya-Allah sepatutnya ia dapat dilaksanakan dengan baiklah peranan masing-masing. Tapi yang masih saya cakap tadi, this is a perfect storm. Bencana dalam bencana. Kita tak tahu bencana, kalau kita boleh tahu, dia tak jadi bencana. Kan dapat kita buat. Tapi sebab bencana, kita nak buat A jadi B, kita nak buat B jadi A balik. So perkara ini kita pastikan ia dapat dilalui dengan kerjasama masing-masing. Kalaulah kita ikut arahan APM contohnya kan, ataupun yang ada di situ, bomba ke JKM, dan kalau kita ikut arahan ketua di masing-masing di situ, insya-Allah ia dapat mengurangkan risiko tadi. Tetapi sebab saya cakap tadi, ia adalah bencana. Itulah cabaran yang kita cukup hebat kepada NADMA sebenarnya. Betul. Okey, kita difahamkan dah ada pun pemanggil di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap setia sekarang ini. Assalamualaikum, Duan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Sekali yang berbahagia, Datuk. Ya. Soalan saya mengenai pencegahan banjir lah. Siapa Datuk biasa bekerja sebagai pengarah intan, Datuk ketua pengarah Presiden Putrajaya. Jadi pasti dia ada pengalaman banyak kan. Ya, okey. Jadi soalan saya mengenai adakah apa Datuk ada idea baru untuk mencegah banjir dalam new management? Datuk dapat ulaskan dalam hal ini. Okey. Terima kasih, Wassalaam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga soalan tu. Saya tahu Datuk Dr. Aminuddin memang merupakan seorang yang versatile sebenarnya. Tapi bila kita bercakap tentang apakah Datuk ada idea sebenarnya untuk mencegah banjir, sesuatu yang mungkin bukan mudah sebenarnya tu. Betul. Payah ni. Sebab macam saya cakap tadi, bencana. Kalaulah kita sesuatu yang kita dapat pelajari ataupun tapi input daripada on the ground lah. Apa yang saya dapat bayangkan, bahawa input daripada bottom up tadi amat berguna. Sebab kita tahu bagaimana keresahan, bagaimana mereka hendak menyusun gerakan masing-masing, bagaimana contohnya bomba ataupun APM nak menepat pergi ke tempat yang nak diselamatkan, itu amat penting. Tetapi kita yang di atas ini, yang saya kata tadi Central Agency, agensi pusat untuk bencana ni, hendaklah confident dalam memberi arahan. Itu bergantung kepada kuasa-kuasa atau mandat-mandat yang telah diberikan. Dan apabila berlakunya sesuatu kerisauan di bawah tu, bagaimana kita dapat membantu menangani. Contohnya dari segi funding tadi, kalau mereka kata bot tak cukup, macam mana kita nak melaksanakan, bawa bot ataupun kita kena beli bot. Kita tengok option priority tersebut. Walaupun kita katanya kita ada sumber-sumber kewangan yang tertentu yang boleh kita gunakan dalam keadaan, tetapi sebenarnya resources tu boleh juga kita aturkan lah. Kita ada lebih kurang 80,000 orang anggota daripada rela JKM, bomba dan APM dan sebagainya, yang telah kita train dan kita orang kata designatekan untuk bantu kita dalam menangani banjir. 80,000 tu ramai tu. Betul. Lebih kurang dalam 6,400 lebih aset yang kita telah ada. Jadi kita nak bagaimana kita hendak menggembeling semua benda ini untuk kita susunkan supaya mereka dapat menangani banjir dalam satu kawasan. Sekarang ni fasa banjir lebih kurang macam orang kata banjir kilat. 3-4 hari surut, 3-4 hari surut. Dia belum sampai bulan 12 hari, 12 1 kan. Esok macam mana rupa dia. So sekarang ni masih dalam keadaan yang terurus lah saya cakap. Hujung minggu lepas kita ada 32 pusat dibuka. Pulau Pinang, di Kedah, di Melaka, Terengganu, Kelantan, satu dua tempat. Tinggal that lah. Tetapi esok kalau nationwide,
bulan 12 ke atas, bulan 12 lepas tu 2, Sabah, Sarawak pun akan terkena tempiasnya juga banjir ni. So macam itu, macam mana kita nak menggembeling 80,000 orang tadi dengan aset sebanyak yang kita ada tadi dalam keadaan yang berlaku dalam serentak bencana, bencana tadi. Dan yang penting lagi dengan norma baru. Ya. Norma baru itu saya harap rakan-rakan saya di bawah tadi yang APM tadi yang hendak yang menjaga sekretariat pengurusan banjir tadi dapat bantu untuk menerangkan adik-adik pakai mask, kakak, abang, pakcik, makcik tolong pakai mask, tolong jangan apa kan. Sebab sekarang ni dah tak ada kenduri kendara macam tu. Masak ramai-ramai lagi semua dah tak ada dah. Sekarang apa yang boleh dibagi lah pack food. Hadapilah tu. Selagi ada COVID-19 ni, itulah cara yang kita terpaksa buat. Okey, kita akan sambung lagi apa ni Datuk, tapi kita akan berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda yang mungkin juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat atau bertanya apa saja, gunakanlah kesempatan ini. Dua talian itu masih lagi kami kekalkan kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang pengurusan bencana semasa pandemik COVID-19 dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Aminuddin Hasim, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA. Baik, kita tinggalkan dulu tentang apa ni isu banjir itu tadi, kerana ini pun ada kaitan daripada apa yang kita bincang-bincangkan tadi, iaitu COVID-19 ini. Dan dipahamkan bahawa NADMA juga sebenarnya apa ni berperanan sebenarnya dalam usaha untuk membantu kerajaan menentang apa ni wabak COVID-19 ini. Tapi kita tahu bahawa ada tabung apa yang disebut sebagai tabung bantuan khas COVID-19 dan sebagainya. Jadi boleh kita kongsi secara menyeluruh berkaitan dengan peranan NADMA, kaitannya pula dengan apa ni pandemik COVID-19 ini tu. Okey. Autoriti dalam hal ini adalah Kementerian Kesihatan Malaysia. Autoriti. Ya. So dalam apa yang kita nak laksanakan, PKP ke, status PKP ke, ataupun kawasan-kawasan yang nak diberi tumpuan untuk pengawalan secara tertentu adalah Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang mana kepakaran mereka dengan data-data yang ada, analisa-analisa yang telah dibuat akan dibentang dalam satu mesyuarat yang dinamakan mesyuarat sidang Majlis Keselamatan Negara MKN, yang mana MKN merupakan sekretariat kepada majlis tersebut dulu setiap hari, dan sekarang kita pilih selang sehari kita akan sit down, kita akan tengok data dan sebagainya lah. Di sini maksudnya apa tindak tanduk yang hendak dilaksanakan, kita bergantung keputusannya dalam mesyuarat sidang MKN tersebut, dengan input daripada Kementerian Kesihatan. Itu senang establish, bukan kata NADMA sahaja, buat ramai yang terlibat. Betul. Dan NADMA memang dahulu COVID-19 ni apabila berlaku, NADMA merupakan sekretariat. Pada masa tersebut ia dianggap bencana. Kan? Bencana kita tak tahu status dan tahap mana. Dan dalam bulan Mac saya tak salah, rasanya ia telah di-establish ke tahap krisis. Apabila terdapat krisis negara, maka kepimpinan tersebut diberikan kepada Majlis Keselamatan Negara, kerana di situlah kita nak arahkan tentera ke, nak arahkan rela ke, nak arahkan polis ke, kita memerlukan satu outfit yang berstatus krisis. Itu MKN. So untuk membantu, pada bulan 3 juga kita telah lancarkan satu tabung yang nama tabung COVID-19, yang mana di NADMA kita letakkan di NADMA, dan di NADMA menguruskan setakat ni kita telah dapat mengumpul lebih kurang dalam 46 juta daripada rakyat Malaysia, yang khusus untuk kita proses dan kita berikan kepada orang-orang yang layak, seperti pesakit-pesakit COVID-19 tadi yang positif, ataupun kalau keluarga mereka, ataupun orang yang hilang pendapatan disebabkan oleh COVID-19. Again, orang kata, wah, kalau saya pun tak kerja, saya boleh minta dengan NADMA. Tidak semudah itu.
boleh lawat website kita dan lihat syarat-syarat di situ. Ada borang kita sertakan bersama dokumen-dokumen. Orang nak minta duit kena berisi dokumen pula. La ilaha illallah. So sebenarnya dokumen ni untuk kita pastikan bahawa dia benar-benar hilang pendapatan kerana COVID-19, iaitu dia diarahkan kuarantin oleh Kementerian Kesihatan, ataupun dia terkena, dia mulakan mangsa positif, pesakit yang positif. Jadi dia tak boleh melaksanakan kerja sana. Jadi di situ dengan arahan-arahan ataupun dokumentasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, maka kita akan proses dan kita akan salurkan bantuan tersebutlah kepada penama-penama yang kita maksudkan tadilah. Jadi ia bukan kata saya tak ada kerja ataupun, sebab kita ada juga terima daripada yang tak berapa arif tentang proses ini. Tapi kita akan maklumkan jugalah. Can we share barangkali bersama Datuk, tak tahulah kalau benda ini boleh diwar-warkan kepada penonton-penonton kita. Jumlah bantuan yang diberi itu mengikut kategori-kategori tertentu, ada tak facts and figures itu? Ada, tapi saya tak ada. Dia macam contohnya kalau mangsa waris lah, dia akan dapat 5,000 satu keluarga, kan untuk menguruskan jenazah dan sebagainya lah untuk keluarga waris tersebut. Dan untuk orang hilang pendapatan RM100 satu hari, hanya maksimum 14 hari. Tapi ikut dokumentasi ada kadang dia 3 hari je diarahkan untuk buat swab check, 3 hari lepas tu keputusan tak ada apa-apa dan dia boleh bekerja sambungnya. Contoh. So detail tu kita akan laksanakan, kita akan explain one to one kepada mereka yang memohon lah, insya-Allah. Setakat ni ramai tu yang dah walaupun tahulah Datuk baru je masuk ke NADMA ni, tapi ada dia memang agak ramai jugalah. Nanti saya cuba dapatkan detail dia, insya-Allah. Okey. Kita ambil dulu satu lagi panggilan yang ada di talian sekarang ini. Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Dan juga di panel ya. Ini ada dua perkara lah. Okey. Ini tentang kata tadi mangsa-mangsa banjir, penempatannya di sekolah dan di balai raya. Kenapa tidak mereka yang anak ramai di kawasan dekat bandar ditempatkan di hotel-hotel tertentu? Hotel pun banyak yang kosong. Dan lagi satu, selalunya bila banjir, selain COVID-19, penyakit lain pun mesti dipantau juga, iaitu seperti kolera dan denggi. Apa pandangan ahli tanya? Terima kasih. Okey, menarik persoalan yang dibangkitkan oleh Encik Abdullah Osman itu. Jadi respon daripada Datuk, daripada itu pun soalan yang pertama tu saya suka jugalah, daripada letak di PPN tu, PPS tu, pusat penempatan sementara di hotel. Kenapa tak diletak di hotel? Tu cadangan yang baik. Tapi sebenarnya lebih kepada costing lah. Costing lah. Kan? Bila kita letak di hotel tu ada kos-kos yang terlibat. Kalau kita letakkan di pusat penempatan sementara di Dewan apa tu semua, kita lebih kurang kita centralize pembahagian makanan, bantuan dan sebagainya. Komunikasi ada maklumat-maklumat tentu tu, ataupun mereka dah boleh balik ke rumah tu, kita lebih mudah daripada hotel lah. Betul. Itu saya rasa itu lebih daripada, tetapi ia adalah salah satu idea yang menarik untuk kita pertimbangkan dalam masa-masa akan datang. Mungkin satu hari akan sampai ke tahap itulah. PPS tak cukup, mungkin hotel-hotel yang ada pun kita boleh pakaikan. Okey. Tentang penyakit-penyakit lain yang mungkin juga akan timbul disebabkan oleh terlalu ramai, disebabkan oleh banjir terutamanya lah. Betul. Kalau ikut sejarahnya memang perkara itu sebenarnya telah kita acknowledge lah, telah kita ketahui yang akan berlaku. Cuma sebagaimana seperti biasa, selepas suatu proses pemindahan berlaku, PPS tadi kita akan bersihkan, kita akan nyakumankan dan sebagainya. Cuma kali ini dia agak unik because COVID-19.
So treatment tertentu selagi tak ada vaksinnya, selagi itulah kita kena berhati-hati dalam perkara ini. Okay. Jadi untuk yang kolera dan sebagainya memang benda tu telah kita ketahui dan dalam hal ini Kementerian Kesihatan Malaysia akan menasihatkan kita. Cuma kita dah tahu bagaimana nak melaksanakan pemeriksaan untuk penyakit-penyakit yang biasa tadi. Penyakit yang luar biasa ni yang agak unik, yang macam mana kita melainkan buat masa ini kita kena jarakkan diri kita, pakai face mask, masuk kena pakai mask sejahtera pun perlu untuk kita masuk ke supaya kita buat contact testing tadilah. Patuhan mematuhi SOP yang ditetapkan. Okey, cuba dapatkan pandangan Datuk jugalah tentang apa yang berlaku sekarang ini, terutamanya peranan NADMA bila kita bercakap tentang Sabah dan Sarawak. Sabah khususnya lah, mungkin boleh kita kongsi bersama dengan Datuk. Sabah ni dia agak unik sikit lah. Dan kita pun telah banyak membuat komunikasi dengan pihak negeri. Alhamdulillah, daripada mulanya berlaku outbreak tersebut selepas pilihan raya yang dilaksanakan itu, kes tu naik dan dalam mesyuarat sidang kita sentiasa berkomunikasi dengan kerajaan negeri Sabah lah, dan bagaimana mereka dapat membantu kita dengan melaksanakan leadership yang bagus. Cuma salah satu isu yang kita dapati adalah because pertama kepadatan penduduk di suatu kampung tersebut dia agak rapat dan sebagainya. Ada juga kes-kes yang mana ia sukar untuk kita capai dalam masa yang terdekat, dan bila berlaku pilihan raya tersebut banyaklah kontak yang telah berlaku. Namun begitu, dalam hal tersebut apa yang NADMA telah laksanakan ialah kita telah menyalurkan beberapa peruntukan untuk PPE, untuk persiapan mereka, untuk even kita bila kita nak laksanakan hospital sementara pun kita cuba bantu dalam masa yang terdekat. Rakan-rakan kita ATM contohnya, Angkatan Tentera Malaysia telah membuat field hospital, hospital Medan. Mereka telah bangunkan hospital Medan. Kita telah buka beberapa stadium yang mana pesakit-pesakit yang kecil kita bawa ke stadium dan hospital boleh dikhususkan untuk COVID-19. Semua itu telah kita laksanakan dan kita dimaklumkan bahawa walaupun kes itu masih agak tinggi tetapi dia agak stabil. Tinggi sebab kerana kita telah banyak membuat swapping. Kan? Kali ini sebab memang lagi kita banyak lagi risiko tu kita tahu. Apa yang terjadi di Lembah Kelang sekarang lah. Kita pun banyak membuat swabbing dan kita tumpukan kawasan-kawasan tertentu. That's why jumlah yang kita dapat itu tinggi. Dan kita cuba membuat kontrol sebagaimana yang sepatutnya lah. Tadi pun kita pertontonkan kepada penonton semasa Datuk sedang bercakap tadi. Kita masih lagi menumpukan perhatian kepada soal banjir. Ini sesuatu yang ialah terpaksa kita hadapi dalam situasi apa sekalipun. Tetapi apakah Datuk sendiri merasa yakin bahawa dengan apa yang dilakukan oleh NADMA bersama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain sudah pun bersiap sedia sebenarnya untuk menghadapi apa saja kemungkinan bila bercakap tentang banjir yang akan melanda negara kita, terutamanya pada bulan Disember nanti? Kita ada satu tim daripada Jabatan Meteorologi, Jabatan Saliran, JKR, Jabatan Alam Sekitar dan sebagainya, yang mana mereka ini salurkan maklumat-maklumat yang mereka dapat daripada database lah, cuaca, hujan, kedalaman parit, lembangan sungai dan sebagainya. Kita kumpulkan maklumat tersebut di NDCC, di NADMA. Yang mana National Disaster Command Center, yang mana daripada situ kita cuba analisakan dan maklumkan dari masa ke semasa, setiap 4 jam, setiap 6 jam apa yang akan berlaku. So itu merupakan persiapan pertama pada NADMA lah. Apabila kita dah mengandaikan bahawa ini dah musim dah ni. Tetapi bagaimana teruk, bagaimana lamanya banjir itu bergantung pada maklumat-maklumat tadilah yang kita dapati pada mereka. Dan bila mereka salurkan maklumat tersebut, di sini kita pun maklumkan kepada jawatan kuasa
pengurusan bencana di peringkat negeri, di negeri SUK, dan jawatankuasa pengurusan bencana pihak daerah yang diketuai oleh DO. Di sini yang agak penting untuk mereka membuat percaturan seawal mungkin. Selalu ni dia akan panggil semua jabatan yang berada di daerah, bagaimana persiapan. Tu kadang-kadang kita tengok mereka dalamkan parit, mereka potong-potong dahan, takut hujan lebat, dahan jatuh atau tertimpa, clearkan sungai. Sebab kadang-kadang masa ni lah orang kata sampah banyak. Sebenarnya sampah itu dibawa dari tempat lain masuk ke dalam parit dan tersumbat, naiklah air. So bagaimana persiapan tadi, JKR-nya dan sebagainya, jalan nak tutup apa semua, mereka akan dapatkan maklumat tersebut, data tersebut dikumpul di NDCC di Natma, dan di sinilah kita akan maklumkan kepada agensi-agensi yang lain untuk membuat persiapan rapi. Seawal mungkin kita akan turun ke bawah, kita pastikan bahawa semua bersedia. Yang macam tadilah saya cakap, kita ada lebih kurang dalam 6,000 lebih logistik, lori, bot. Masa ni dah kena baiki, siapkan mereka supaya apabila berlakunya banjir, mereka dah boleh turun ke bawah tanpa orang kata ni rosak, lori tak boleh masuk dan sebagainya. Betul. Itu yang kita buat sebelum ni lah. Okey. Kita dengar mungkin ada sesuatu yang menarik daripada orang Sabah sendiri yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Datuk Gulam dari Sabah sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Datuk. Alhamdulillah. Ya. Berkenaan dengan pandemik ini, Datuk. Actually, kalau kita sabar untuk sabar juga, ada orang sebenarnya yang datang ke Sabah, dia bergejala. Sabah bergejala, walaupun pun bergejala. Apabila bertemu dia menjadi penduduk. Okay. So apabila sudah jadi penduduk, orang kira bawa ke Selangor, sebab orang banyak yang kena penduduk. Kalau orang Selangor bekerja, kita itu, kita hanya orang Sabah, kita hanya gejala. Kita hanya gejala, tidak jadi penduduk. Okay. Tapi apabila pertemuan antara orang Sabah dan Selangor, lepas tu orang Selangor bawa oleh penduduk sesuai. Selangor, Kuala Lumpur, banyak penduduk. Dan terjadi. Perkampungan di antara negeri Sabah, Selangor, Kuala Lumpur jadi penduduk kecuali kalau tidak ramai turun dari itu, dalam bantuan kampung di atas ini dia tak jadi penduduk. Okey. Dia tak jadi, dia hanya berjalan-jalan. Kira jalan bagi Sabah orang Sabah saja. Karena di Sabah kita bersih. Di Sabah kita bersih, tak ada apa-apa. Tapi pertemuan di antara sebenarnya Selangor datang ke sini, balik di bawah kubu Kuala Lumpur ke Selangor, penduduk itu tadi. Okey. Mungkin di sampai sekarang tu kita susah nak. Sudah. Ini sekali kalau kita fikirkan kira apa sekali. Jangan pertemuan antara negeri. Hanya negeri itu sebenarnya orangnya. Jangan terlalu dikenal. Okey. Dia akan menjadi penduduk. Sekian terima kasih. Okey, kami minta maaf Datuk Gulam. Bukan kami tak nak layan panggilan Datuk, tapi tak jelas sebenarnya kerana mungkin ada gangguan dari segi komunikasi daripada Datuk Gulam. Jadi insya-Allah mungkin Datuk Gulam boleh panggil lagi kami kerana kita akan berehat dulu buat seketika dan kembali nanti ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio. Apa kata kita rehat buat kali terakhir? Okey, saya dah. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini dan kita masih lagi bersama dengan Imam Berbahagia Datuk Aminuddin Hasim, iaitu Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara. Jadi mungkin Datuk diberitahu bahawa sudah pun ada facts and figures yang Datuk nak sampaikan. Jadi silakan Datuk. Okey, tadi ada persoalan mengenai tabung COVID-19 tadi. Dia ada dua tabung di Natma. Pertama, tabung COVID-19 yang berkaitan dengan permohonan untuk hilang pendapatan ataupun waris-waris yang terkena yang meninggal akibat COVID-19. Kita terima permohonan dalam lebih kurang 17,000. 17,000. Okay. Dan yang telah lulus, yang kita dah luluskan lebih kurang dalam 7,500 gitu. Ada 10,000 tu kita
bukan dah final, tetapi kita memerlukan sedikit dokumentasi. Di sinilah yang kita membuat rujukan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, kerana Kementerian Kesihatan yang autoriti dalam COVID-19 yang sebenarnya keluarkan sama ada dia ni perlu menjalani ujian-ujian dan sebagainya. Disebabkan itu dia tidak dapat bekerja pada waktu-waktu tersebut. Dan lebih kurang bantuan khas untuk pengurusan kematian kita ada lebih kurang 166 telah kita luluskan. Walaupun kita tahu kematian sampai dah 300, tapi yang lain tu sebenarnya sama ada dia bukan warga negara ataupun kita masih menunggu maklumat lanjut lah. So itu untuk COVID-19 yang kita dapat 46 juta tadi itu telah laksanakan untuk perkara-perkara tersebut. Kita ada satu lagi kumpulan wang amanah pengurusan bencana. Yang ini negara korban, yang mana di sini kita gunakan untuk membantu dari segi logistik, pembelian PPE, pengurusan pusat kuarantin dan sebagainya. Kita gunakan peruntukan tersebut bagi memastikan bahawa pengurusan COVID-19 ini dapat sokongan ataupun support yang tertentu. Walaupun KKM akan buat keputusan, kita akan support daripada perkara-perkara tersebut lah. Okey, ada juga rungutan sebenarnya ini tu tentang penutupan pusat kuarantin terbesar untuk COVID-19 dulu, iaitu MIPS di Seredang lah. Ada hospital-hospital yang merasakan bahawa ialah mereka hospital kerajaan terutamanya dikhaskan kepada pesakit COVID-19 ini. Mereka tak cukup space dan sebagainya. Jadi apa yang boleh Natma lakukan? Apakah itu keputusan yang sememangnya muktamad? Saya dimaklumkan bahawa penutupan hospital di Sedang itu di MAPS Sedang adalah merupakan keputusan yang strategik, kerana pada masa tersebut kes menurun dan kita boleh bayangkanlah kalau ia boleh diisi dengan 1,000 orang tapi 300 orang saja yang mengisinya pada masa tersebut dalam bulan Julai kan, dan kita tidak menyangka kes ini meningkat zaman sekarang. Sekali kita bersedialah Natma telah mendapat persetujuan yang amat berhormat Perdana Menteri pada hari ini untuk kita on standby mode untuk activate balik MIPS dalam masa-masa jika ia diperlukan. Again, saya kata autoriti dalam hal ini adalah Kementerian Kesihatan. Dan untuk masa ini kita membantu Kementerian Kesihatan dalam meningkatkan lagi jumlah katil di fasiliti kesihatan yang sedia ada. Contohnya hospital KL di Sungai Buloh, pusat kusta dan pusat rehabilitasi di Ceras. Di situ kita akan tingkatkan lagi jumlah katil. Ada bangunan-bangunan blok yang tidak dipakai ataupun yang sudah ditutup atas penyusunan semula, pengurusan dan sebagainya. Kita tingkatkan ke 4,000 katil. Jadi kita gunakan fasiliti yang sedia ada. Saya mencangkakan ini adalah berkaitan dengan macam mana kita nak centralisekan perkhidmatan tadi. Kalau kita buka MyApps, kita kena ada lebih kurang 670 orang untuk sebagai petugas. Jadi kalau kita pakai hospital yang sedia ada, di situ sudah ada petugas-petugasnya. Cuma kita akan memperketatkan dari segi keselamatan dan kawalan-kawalan pergerakan. Di situ juga ada makmal yang akan membuat uji kaji dan ujian dan sebagainya. Tapi kalau di MyApps kita kena bawa semua fasiliti itu datang ke MyApps. Okey, sekarang kita akan on standby mode lah untuk membuka sekiranya jumlah katil di fasiliti kesihatan yang sedia ada tidak mencukupi, dan kita akan buka. Kita akan mengambil masa dalam 3-4 hari untuk melaksanakan sebab kita ada pengalaman. Kita ada pengalaman dan tips-tips ni yang dimaklumkan oleh petugas-petugas yang lepas. Tak perlu contohnya penghadang. Sebab kadang-kadang nurse yang bertugas tak nampak orang apa berlaku di hujung sana. Jadi kita buat open air dan sebagainya. Itu merupakan tips-tips yang kita belajar daripada pengalaman-pengalaman yang lepas. Kan? Dan insya-Allah lah kita dalam masa yang akan terdekat, kalau ada keperluan, kita tengok kes sekarang pun dah main ribu. Kalau tiba masanya kita akan buka. Tetapi rest assure Kementerian Kesihatan Malaysia on the top of this. Dan kita tahu pun kitaran 14 hari akan kosong katil 14 hari, dan jumlah pulih pun
orang Malaysia memang kuat. dia boleh 1,000, Ya. 2,000, 1,000, 2,000. Jadi kitaran tersebut akan membantu sedikit dalam hal inilah. Satu lagi juga nak dapat komen daripada Datuk lah. Ini pun satu soalan yang menarik jugalah, diberikan kepada saya oleh rakan-rakan dalam media, wartawan khususnya lah. Sebelum ni pun kita tahulah senarai yang diletakkan sebagai frontliners dan mereka telah pun menikmati allowance khas dan sebagainya. Apakah NADMA tidak boleh mencadangkan atau to recommend kepada kerajaan bahawa petugas media seperti wartawan juga sebenarnya perlu disinaraikan sebagai frontliners sebenarnya, Datuk? Itu maksud saya lah. Saya dimaklumkan ada 2 kategori frontliners. I may be wrong, please correct me later, insyaAllah lah. Saya minta maaf. Pertama, yang terlibat dengan sektor medical tadi, kesihatan tadi. Kan mereka akan establish semua pekerja perubatan yang terlibat perubatan merupakan frontliners. Namun di sektor lain kita akan mendapat nasihat daripada MOF dan juga yang agensi-agensi tertentu untuk establish those yang terlibat sebagai petugas di pusat kuarantin ataupun di pintu masuk KLIA dan sebagainya. Itu yang merupakan frontliners yang agak jelas selain daripada sektor perubatan. Kan? Contohnya rela, Jabatan Immigration, APM, NADMA sendiri dan sebagainya. Tetapi tidak menunjukkan bahawa jika kita kata Jabatan Immigration, 100% Jabatan Immigration adalah frontliners. Hanya yang terlibat. Itu saya dimaklumkan. Sebab soalan ni sejak akhir ni orang tanya. Kan orang tanya. Itu yang kita membuat andaian bahawa perkara itu. Tapi macam mana pun kalau ada permohonan, kita akan bincang dengan MOF ataupun JPA, authority tertentu untuk kita establish this is the frontliners. Tetapi pada kami orang yang betul-betul terlibat dengan masalah COVID-19 ini, pandemik COVID-19 ini, on the ground. Yang SJR-nya, Sekatan Jalan Raya, tentera, polis dan sebagainya. Tetapi tu saya cakap tadi, tidak 100% pada mereka. Yang terlibat didaftarkan sahaja yang akan akan dikategorikan sebagai frontliners, kerana saya dimaklumkan ada perkara-perkara macam tadilah, imbuhan, recognition, insentif dan sebagainya yang kita babitkan dengan perkataan frontliners tersebut. Okey. Itu cuma soalan yang dibangkitkan oleh rakan-rakan wartawan. Okey. Tapi kalau adalah agensi-agensi tersebut menulis, kita tengok macam mana kita boleh pertimbangkan. Tetapi itulah hakikatnya, faktanya. Okey, kita hampir-hampir di penghujung Datuk, dan hari ini mungkin ada satu berita yang mungkin menggembirakanlah. Kita difahamkan bahawa belanjawan untuk Jabatan Perdana Menteri telah pun diluluskan di peringkat jawatan kuasa setelah perbahasan dilakukan di peringkat jawatan kuasa di Dewan Rakyat hari ini. Jadi dengan kelulusan ini, barangkali apakah Datuk melihat bahawa NADMA dan juga Jabatan Perdana Menteri keseluruhannya mungkin akan dapat melaksanakan ataupun merancang sesuatu untuk masa depan, terutamanya untuk tahun hadapan? Dengan izin Yang Berhormat Menteri saya lah. Okey, NADMA untuk COVID-19 ini telah diperuntukkan 150 juta. 150 juta. Okey. Dan kita pun akan ditambah 50 juta lagi untuk kita bantu negeri Sabah. So daripada 150 juta ni kita specifically spend on COVID-19 berkaitan dengan penubuhan atau pengurusan pentadbiran pusat-pusat kuarantin yang kita akan establish di tahun 2021 ni. Kita tak tahu sampai bilakah COVID-19 ni akan wujud. Kita dimaklumkan hingga akhir tahun depan dan sebagainya. Tapi kita assume 150 juta ini kita akan gunakan untuk keperluan tadi lah. Keperluan tadi. Again, kita tak tahu bencana apa lagi akan jadi. Tapi untuk COVID-19 kita dah tahu hak dia.
Dan kita pun ada juga peruntukan-peruntukan yang di bawah korban tadi, kumpulan wang amanah tadi, bencana, yang kita peruntukkan standby untuk hal-hal lain daripada COVID-19. Again, bencana, kita tak tahu apa jenis bencana. Tahun ini, tahun lepas kita merupakan tahun yang meriah. Sungai Kim lah, kan, kes orang Seri Batik. So, banyak. Kita pun tak tahu apa lagi masalah. Dan bila ada bencana ni, kita ada peruntukan yang mana kita akan gunakan untuk kita selesaikan dan kita mitigasikan dan kita pastikan bahawa rakyat Malaysia selamat di bumi sendiri. Itu insya-Allah apa yang kita nak laksanakan. Tapi dengan adanya 150 juta ini, insya-Allah akan membantu meringankan sedikit kewangan kita lah dalam menguruskan COVID-19 ini. Di pintu hadapan kita beli lagi PPE untuk akan datang untuk petugas-petugas selain pada petugas medikal. Untuk petugas medikal, Kementerian Kesihatan akan aturkan, akan susunkan. Dan untuk yang bukan medical tadi, yang bersama-sama kita di pusat kuarantin, di KLIA semua tu, yang kita akan cuba lihat kebajikan mereka lah. Okey, sebelum kita lupa tu, kita tahu bahawa berlaku saja keadaan banjir, situasi banjir setiap tahun lah. NGOs juga mungkin ingin melibatkan diri, memberi bantuan dan sebagainya. Jadi nasihat dan juga ialah pesanan dan juga Datuk kepada NGOs yang mungkin berminat untuk bersama-sama dengan NADMA dalam memberi bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. Apa yang ingin Datuk sampaikan kepada NGOs? Minggu lepas kita telah berbincang lebih kurang dalam 70 NGO telah datang berbincang dengan kita bagaimana how to behave during NGO. Kita tahu NGO merupakan satu kumpulan yang hebat dalam membantu kita meringankan masalah rakyat di bawah sana apabila berlakunya. Kita tahu kita punya tangan pun agak limited lah untuk menyalurkan bantuan dari segi manpowernya ataupun harta bendanya ataupun makanan dan sebagainya. NGO merupakan salah satu kumpulan yang akan bantu kita dari masa ke semasa. Itu kita kena establish. Betul. Kita seronok ada mereka bantu kita dalam masa ke semasa. Dan mereka ni memang tahu di mana kawasan, bagaimana hendak ke sana. Tapi dengan perfect storm ini, bencana dalam bencana, kita kena maklumkan kalau boleh mereka bawa bantuan itu terus ke pusat kawalan operasi bencana di daerah-daerah. Maksudnya pejabat daerah. Jangan terus pergi ke... Jangan terus sebab kita tak mau kontak-kontak lagi. Kita tak tahu orang yang kita hadapi walaupun sebenarnya mileage mereka bersama-sama dengan bangsa banjir, nak selfie ke, nak ambil gambar, for record dan sebagainya, kita tahu, kita faham. Tapi please not this year. Jaga diri kita masing-masing. Sebab kita ni sekarang, kita lah frontliners. Kita jaga kita. Sebab itu kita harap apabila mereka ada buat program, rujuk dahulu. Mungkin mereka akan tunjukkan ataupun bantu kita untuk menyampaikan bantuan-bantuan yang dibawa. Kita masih ingat dulu lepasnya sembahyang subuh. Assalamualaikum. Kita ada baras, jom kita pergi hantar. Kan? Tapi sekarang kena berhati-hatilah. Bukan boleh mudah terjah aja sebab kita tak tahu. Kita pergi bawa sana bawa bantuan, balik bawa COVID-19. Lagi bahaya. Lagi bahaya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada berbahagia Datuk Dr. Amiruddin Hasim, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, dan macam selalulah tak cukup sejam pun kalau kita panggil Datuk Dr. Amiruddin. Tapi apapun banyak informasi yang kita kongsikan bersama dengan beliau. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan seperti biasalah kita akan bersama lagi dalam Ruang Bicara dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.